Hari ni, it's all about Campro. Assalamualaikum semua, bersama aku sekali MDA Legacy dalam video yang of course terbaru. Alright, since aku keluarkan video ni, since aku release video ni, ramai yang DM aku and also WhatsApp aku. Diorang tanya pasal kelebihan Campro, pasal kelemahan Campro. Diorang DM, bang, kalau saya beli kereta ni maintenance dia kuat tak? Bang, kalau saya beli kereta ni rosak dia banyak tak? Bos, kalau saya beli kereta ni, apa mods yang boleh saya buat lagi selain daripada dalam video yang abang cakap tu? Okay, video ni bukannya pasal mods, tapi video ni aku nak just terangkan Campro in general bagi yang tak tahu, which aku rasa ramai sangat lah dah tahu pasal Campro ni. But this is a more in-depth sikit pasal Campro punya video. So, kepada yang betul-betul tak tahu apa itu Campro or tak tahu asal usul, Campro ni sebenarnya adalah kerjasama antara Lotus dan juga Proton, di mana diorang bergabung and maka terhasillah enjin Campro. Campro is short for Cam Profiling, right? Enjin prototype dia, diorang unveil dekat Lotus Factory dekat UK. Diorang unveil dekat Lotus Factory kat UK pada tahun 2000. Time tu prototype. And then the first debut of Campro engine is in 2004, where it was sitting in this particular Proton Gen 2, the first ever Proton car yang memakai engine Campro pada tahun 2004. First ever Campro engine is S4PH. Dia Campro ni dia ada banyak dia punya variant dia. But first, kereta apa lagi yang pakai engine Campro ni? Okay, so you have your Proton Gen 2, ada Satria Neo, ada Proton Wajah Campro, Proton Saga, Proton Persona, Proton Exora, Proton Preve, Proton Suprema S. Now that korang tahu asal usul engine Campro yang datang dari mana, now aku nak terangkan a little bit about jenis-jenis Campro. Right, the first Campro was S4PE and S4PH. S4PE is for 1.3 liter, S4PH is for 1.6 liter. And aku tak adalah nak terangkan dia punya bore ke, dia punya stroke ke, dia punya size piston ke apa ke, tak ada. Aku cuma nak terangkan in general lah benda ni, so that korang tahu details tentang engine Campro ni. Okay, so for S4PE, dia punya horsepower output is 94 horsepower untuk 1.3. And then for S4PH, which is 1.6, maximum output dia is 110 horsepower. Torque dia 1.3 around 120 Nm, 1.6 liter 148 Nm, something like that. And korang boleh nampak kereta yang pakai engine S4PE dengan S4PH ni dalam the older versions of Proton Saga, Proton Gen 2, Proton Wajah, Proton Satria Neo, and also Proton Persona. S4PE dengan S4PH ni dia ada the most common issue yang orang akan realise is torque dip. Torque dip ni is, diorang terangkan, yang aku baca, yang aku buat research, diorang terangkan daripada RPM 2500 ke 3500, diorang akan rasa macam a bit sluggish. Dekat situ dia punya torque dip. And then after that dia akan naik balik up to 4000, baru korang dapat rasa balik dia punya power. So that is the main concern of people who are using Campro S4PE and S4PH. Dah selesai dah kat situ. Next is Campro IAFM. Okay, Campro IAFM ni pun ada 1.3 liter dengan 1.6 liter juga. Alright, so Campro IAFM ni korang boleh nampak dalam Proton Saga, Proton Gen 2, Proton Persona and also Proton Preve. Proton Preve yang non-turbo punya version. Okay, yang non-turbo punya version dia pakai IAFM, not CFE. Untuk IAFM 1.3 liter, dia punya maximum output is around 98 horsepower. And untuk 1.6 liter punya around 109 horsepower. Okay, itu dia punya output untuk horsepower IFM lah, 1.3 dengan 1.6. Untuk bahagian torque pula, untuk 1.3 around 113 Nm, untuk 1.6 148 Nm. So similar to S4PH but with a little bit of newer technology implemented into the new IAFM engine. Selepas IAFM ada IAFM Plus. IAFM Plus ni aku kurang sikit tahu, so aku tak berani nak cakap apa-apa.
But aku akan skip to CPS. After IAFM, diorang keluarkan Kempro CPS. Untuk Kempro CPS ni, dia ada guna teknologi Variable Valve Lift System, which is a cam profile switching punya sistem lah. Untuk orang yang dah pakai CPS ni, dia tahulah dia ada, dia punya function tu ada a little bit macam VTEC, macam MyVac, dia ada buka-buka. So kalau korang pernah dengar, oh VTEC buka RPM 4,500, VTEC buka RPM 5, CPS pun ada. And korang boleh control that duration bila korang nak CPS tu buka. Okay, untuk engine CPS ni, dia punya horsepower. Oh, and before that, CPS tak ada 1.3 CPS hanya ada 1.6. So, untuk CPS, dia punya horsepower output is a little bit higher than IAFM, which is 125 horsepower. And dia punya torque pun not bad, 150 Nm. So, Kempro CPS ni, dia dah banyak buat macam research, and dia nak bagi upgraded version of Kempro based on older versions. And kereta yang memakai engine CPS ni adalah Proton Gen 2 pun ada, S4PH IFM CPS dia ada, Proton Gen 2, Proton Wajah, Proton Satria Neo, Proton Exora. So itu Exora yang bukan pakai CFE lah, Exora Bold tu turbo, ini Exora yang biasa, dia pakai engine CPS. Lepas CPS, maka terhasillah Kempro CFE. Okay, Kempro CFE ni adalah enjin Kempro yang mempunyai light pressure intercooled turbo. CFE ni actually short for charge fuel efficiency. Okay, that is Kempro CFE. Okay, Kempro CFE ni korang boleh nampak dalam kereta Proton Exora, Proton Preve, and also Proton Suprema S. All turbocharged. Of course, kalau CFE turbocharged. Untuk CFE ni pun sama juga, hanya ada dalam 1.6, tak ada dalam 1.3. Dia punya maximum output is 138 horsepower, and also dia punya torque is 205 Nm. Itu untuk Kempro CFE. And so untuk jenis-jenis engine Kempro ni, aku terangkan sampai CFE sajalah, sebab after that lepas 2014 kot, I think 2014 ke 2016, diorang keluarkan Proton Saga dengan Proton Persona, which uses VVT, and I think diorang dah tak pakai nama Kempro tu, diorang just pakai VVT. I don't know why, and aku harap aku tak salah baca lah. So dalam video ni aku just terangkan from S4PE, S4PH, IAFM, CPS, and then CFE. This is just a general sharing lah. Aku pun tak adalah power sangat pasal Kempro ni. It's just that aku pernah pakai, and aku just nak share dekat orang tentang variants of Kempro, and also multiple choices for them to choose, supaya diorang dapat pakai kereta yang ikut kesesuaian dengan kegunaan diorang lah. So with all that being said, aku rasa kereta pula Proton Kempro punya engine ni adalah satu engine yang underrated. Okay, ramai orang yang bila diorang dengar perkataan Kempro tu, diorang trauma. Diorang trauma sebab apa? Diorang dengar cakap orang. Okay, let's say lah, ada juga seorang dua member aku, diorang nak beli kereta Proton Gen 2 lah, Proton Satria Neo lah yang pakai S4PH, but diorang jadi demotivated tau, sebab ramai orang yang cakap, oh Kempro ni lemau lah, Kempro ni tak laju lah, Kempro ni lembab lah, Kempro ni tak tahan lah. And then diorang rasa macam, alamak, nak proceed ke tak nak beli kereta ni. So kebanyakan orang yang cakap macam tu pun, diorang tak actually ada experience pakai Kempro. Yang ada experience tu tak apalah, cakap macam tu aku tak salah, itu diorang punya own point of view. Tapi aku pakai kereta ni tak ada masalah, semuanya okey, kereta ni tahan, enjin dia pun padu. Cumanya kereta ni dia jadi masalah sikit sebab first of all, aku bawa kereta ni masuk track, and also aku buat daily. So dekat situ dia dah bercanggah, and kereta ni dah lenjan dalam track semua, dah mod apa semua. Of course korang kena pay more attention to all the wear and tear parts. Itu sendiri punya hal lah. But in case korang nak pakai daily and tak mod apa-apa yang heavy, aku rasa kereta engine Kempro ni adalah salah satu engine yang kuat, salah satu engine yang tahan. Kalau setakat rosak dia punya sensor ke, rosak dia punya bahagian bawah-bawah kereta ke, itu semua standard.
And also kalau korang beli kereta, apa-apa jenis model pun, it is based on luck kadang-kadang. Macam aku pakai kereta ni, aku tak pernah ada masalah dekat undercarriage dia, kecuali tulang anjing lah yang bunyi macam tikus, bunyi macam polystyrene tu. Itu adalah perkara biasa, nak tukar pun tak mahal sangat. But aku pakai kereta ni, engine dia tak ada buat hal before aku mods tu lah. Tapi ada pula orang yang beli kereta macam ni sama, and then dia ada masalah ni, masalah tu. Itu kadang-kadang based on pure luck. And kita masa beli kereta second hand pun kita tak tahu apa actual condition kereta tu. So what I'm trying to say here is, Campro ni jangan nak pelekehkan sangat, sebab dia punya engine is developed by one of the most well-known punya companies. And aku rasa if korang nak proceed on buying any type of cars that use Campro engines, by all means go ahead. Aku rasa kereta ni adalah satu kereta yang okay. Dia punya bentuk pun orang kata tak nampak that old lah. Dia punya bentuk tu still nampak relevant up until now. And then korang touch up sikit-sikit, make up sikit-sikit, pasang side sikit-sikit ke, tukar rim, masuk adjustable ke, masuk sport spring pun tak apa, tu jadi lawa balik. Benda ni sekarang ni you're using your money to buy this car. You're not using other people's money. Now, before you actually hear what they're saying, before you actually hear what their point of views are, beli dulu kereta ni, pakai dulu. And of course, masa baru nak beli kereta tu, paling elok kalau korang tak pandai, bawa komen, suruh diorang check itu ini, check atas, check bawah, check engine semua. Kalau semua tu okay, beli tu, and then korang bawa lah pergi bengkel. Kot nak kena tukar minyak hitam ke, nak kena tukar minyak dia punya minyak gear ke, all those things are necessary lah kalau korang beli kereta yang second hand. Okay, bila dah beli tu, bawa terus pergi bengkel, check apa yang patut kena tukar, so that korang boleh bawa kereta dengan selesa. Lepas tu, bila korang dah biasa sangat dengan korang punya performance kereta, how your car handles, barulah korang boleh upgrade sikit-sikit. Tak perlu nak gempak-gempak sangat pun upgrade, sebab korang bukan nak bawa track, korang just nak bawa untuk daily, untuk sedap memotong ke apa kan. So just tukar spark plug ke, tukar cable plug, and then fuel pressure regulator untuk adjust kadar minyak yang masuk. Lepas tu tak payah pakai open pot pun tak apa, sebab drop in pun dah cukup okay untuk kereta daily. Just swap out the original air filter with an aftermarket punya, macam K&N ke, Simota ke. Itu dah cukup okay dah untuk kereta daily. So, and korang tak perlu rasa terbeban dengan fuel consumption kalau korang tak mod sangat. Because once korang mod yang heavy, korang akan rasa lah dia punya makan minyak tu macam mana. Macam pot and polish head ke, korang tukar extractor, piping ke, korang akan rasa piping korang pergi besarkan 2 inci ke, of course lah akan rasa lah, sebab angin dia lagi lawas kan. And tu je. Kalau buat Campro ni untuk bawa daily, bagi aku tak perlu nak mod heavy sangat, sebab kereta engine dia dah cukup sedap. And kereta dia pun in terms of handling, aku dah sangat puas hati. Sebab masa aku mula-mula beli kereta ni pun aku tak ada buat banyak, sebab time tu aku student lagi. Just tukar straight flow muffler je, sebab manual. And tu je. Time tu minyak okay, kereta tak ada masalah, temperature ke, sensor ke apa tak ada masalah. Aku punya lambang check engine tu tak menyala, tak pernah menyala, sampailah pada satu tahap tu aku tukar management kat kereta ni. Aku tukar management and benda tu menyala. Benda tu menyala pun sebab connector harness tu dia dah macam terbakar sikit. Itu je. Apa-apa jenis sensor semua tu tak ada masalah, sebab masa baru beli kereta ni aku tukar sikit-sikit. Okay, oxygen sensor, crank sensor, benda yang penting lah. Kalau korang rasa macam dalam hati korang nak beli kereta yang bernadikan Campro engine, apa-apa pun, CFE ke, CPS ke, IFM ke, S4PH ke, beli je and korang rasa sendiri macam mana performance Campro ni. Aku rasa sampai situ sajalah kot video sharing untuk hari ni. Tak banyak sangat. Aku harap
bermanfaatlah sharing aku pada hari ini. Kalau ada salah info, tolong komen kat bawah. Korang jangan risau nak terguris hati aku ke apa, tak ada. Apa-apa komen yang membina, boleh komen dekat bawah. Untuk video yang seterusnya, aku sekarang ni tengah tunggu soket lampu belakang kereta Gento yang aku baru beli tu, and then baru aku boleh on. After endorse semua tu, baru aku boleh on. So korang kena tunggu video baru. Kalau korang suka video ni, kalau korang rasa macam video ni ada manfaatnya, korang boleh like, korang boleh komen, korang boleh share video ni ke grup-grup WhatsApp ke apa ke. And yang belum berkesempatan untuk subscribe tu, please boleh subscribe satu kali. Benda percuma, tak perlu bayar. And aku akan jumpa korang dalam video yang seterusnya. Assalamualaikum.